tiba-tiba bila lawyer tengok cakap benda yang macam ni, dia kata 80% daripada bukti-bukti adalah diedit ataupun rekaan semata-mata. Aduh, dah apa hal ni? Okay, hi, assalamualaikum guys. So, welcome back to the Kainis channel. Okay. Okay, jadi hari ni Nisa ada sesuatu nak share dengan korang mengenai Tengmo Nida. Siasatan masih dijalankan. Tiba-tiba Geisha, iaitu lawyer Tengmo, mengeluarkan statement bahawa bukti-bukti yang korang semua tengok dekat TikTok, dekat YouTube, semua tu 80% daripadanya adalah edit semata-mata. Ramailah yang komen, penduduk Thailand, termasuklah kita sekali, Detektif Konoria daripada Malaysia sekali, penduduk Singapura, penduduk Filipin, Brunei yang ambil kisah mengenai Tengmo Nida ni agak sedikit terkilan lah, macam sedikit apa orang kata, macam sedih sikit lah sebab tiba-tiba macam lawyer dia kata macam ni pula. Aduh, dah apa hal ni, macam nampak dah sama-sama lah. Okay, jadi malam tadi Nisa ada tengok live dekat TikTok Kak Suraya Akila kita yang translator bahasa Thailand ke bahasa Melayu, famous sekarang ni, yang rajin update jadi kita punya translator mengenai kes Tengmo ni. Kak Suraya ni dia ada live sekali dengan Ken. Okay, jadi Ken ni kira salah seorang daripada best friend Tengmo lah, okay? Dan juga Gatik. Okay, jadi apa yang Ken katakan semasa live bersama Kak Suraya tu pun membuatkan ramai orang bengkak, tak? Termasuklah Nisa sekali. Nisa macam, aduh, apa benda ni? Tiba-tiba macam dah nak sebulan tau kita jadi detektif ni. Tiba-tiba end up salah seorang best friend dia sendiri buat statement kata macam tu, macam benda yang bercanggah dengan apa yang kita rasa. Okay, jadi menurut Ken lah, memanglah benda ni macam apa yang terjadi kat Tengmo tu ada unsur-unsur pembunuhan, okay, bukan kemalangan. Okay, tapi ada tapi lah, okay, ada tapi dia. Ken mengatakan bahawa Gatik sayang Tengmo dan Gatik tak akan buat macam tu dekat Tengmo. Okay? Jadi macam ni kita tuduh-tuduh kata Gatik ni yang buat Tengmo sampai hati dia buat macam tu lah, tikam kawan apa semua tu. Bagi Ken benda tu bukan macam mana cakap, kira Ken tak setuju lah dengan pendapat tu. Okay, dan Ken juga berpendapat bahawa VVIP yang disebut-sebut yang kita duk canang sekarang ni, okay, yang pasal VIP Datuk apa benda yang ada VVIP yang terlibat tu, menurut Ken VVIP tu tak wujud pun. Okay, jadi persoalan dia kat sini. Jadi lawyer Kisha keluarkan statement bahawa luka yang terdapat di badan Tengmo, okay, salah satunya mata dia lebam ke bengkak macam tertutup kan, sebelah kiri ke kanan dah. Itu mungkin disebabkan air sungai tu kotor tau. Jadi itu mungkin salah satu penyebab yang menyebabkan mata Tengmo sebelah tu jadi macam tu. Kira macam dia nak kata macam infection macam tu lah, okay, kuman kena sebelah mata macam tu lah. Yang peliknya sebelah mata tu elok pula kuman tak nak masuk kan. Okay, tak apa, kita tolak tepi dulu. Okay, lagi satu pula luka. Okay, luka yang terdapat di peha Tengmo tu, kita suspek itu adalah hirisan daripada gelas wine ke ataupun botol wine ataupun pisau yang digunakan untuk membuka botol wine. Okay, tapi lawyer Gisha kata mungkin luka tu terjadi akibat daripada ada benda-benda tajam dalam sungai tu. Contohnya macam ada tiram ke, ada kayu ke, ada kaca ke dalam dekat dalam sungai tu. Jadi itu menyebabkan Tengmo punya peha luka macam tu. Jadi itu pendapat dia orang. Dan lagi satu, kononnya gambar mayat Tengmo tu kan satu gigi Tengmo tu macam patah kan, tak ada kan. Jadi dia orang kata sebenarnya gigi Tengmo tu ada je semua, tak ada pun yang patah. Jadi mungkin masa gambar mayat tu diambil macam ada selaput lumpur sebab selut kan. Kononnya dikatakan Tengmo tu masa dia jatuh dekat dalam sungai, kepala dia terbenam jatuh dekat atas lumpur. Mungkin lumpur daripada dalam sungai tu yang menyebabkan macam dia ada terlekat dekat gigi Tengmo. Jadi itu yang nampak macam gigi satu ada patah. Jadi itu kata mereka sekarang ni lah. Jadi itu antara apa yang diperkatakan oleh Ken lah sewaktu live bersama Kak Suraya. Sebab masa live tu, okay, Kak Suraya dengan Ken ni cakap bahasa Thailand. Okay, jadi kita pun berdebar-debar lah nak tunggu apa benda yang Ken ni cakap kan. Mungkin ada satu berita gembira ke apa kan. Dan setelah menunggu hampir sejam, diorang bercakap berdua. Dan bila Kak Suraya translate kan apa yang Ken cakap tu, jadi rata-rata ramai yang rakyat Malaysia ni marah lah, macam
tak setujulah apa yang Ken cakap tu. Okay, jadi Ken macam nak bagi tahu yang tak ada VVIP. Okay, jadi benda ni memang pembunuhan, tapi dia tak kata Gatik yang buat. Dan kita bukannya kata Gatik yang buat. Okay, jadi kita cuma geram lah. Macam Gatik sebagai kawan rapat Tengmo, dah 20 tahun kau kawan dengan dia. Okay, jadi in case lah kalau Tengmo tu terjatuh daripada bot tu, takkanlah kau tak ada inisiatif langsung nak bantu dia. Okay, jadi benda tu lah yang kita bengang. Okay, kita bukan nak cakap Gatik yang bunuh Tengmo. Okay, kita tahulah dia orang rapat, tapi kita cuma tak puas hati sebagai kawan kenapa dia tak usaha betul-betul. Okay, sebab lepas dia Tengmo tu kena jatuh, dia orang naik ke darat, lepas tu dia orang boleh balik rumah, boleh tidur dulu apa semua. Okay, dalam masa 24 jam baru buat report polis. Okay, jadi kat situ lah yang kita macam pelik lah, macam ada benda yang dia orang sorokkan. Okay, jadi apa yang Ken bagi tahu dekat Kak Suraya malam tadi memang agak menduka ceritakan lah untuk kita. Tak apalah, itu pendapat dia. Okay, jadi kita hormat je lah apa pendapat Ken tu. Kita respect je apa pendapat dia. Masing-masing ada pendapat tersendiri kan. Okay, jadi apa pun kita haraplah supaya kes ni cepat-cepat lah settle. Sebab dah nak sebulan dah pun kita kat Thailand. Okay, misal kalau boleh tak nak lah kita sampai berpuasa kat Thailand, sampai sambut raya kat Thailand. Okay, jadi harap-harap ni kes ni settle lah sebelum raya. Ada satu lagi Ken bagi tahu Ken dia kata dia pernah pergi sungai tu waktu malam tau. Jadi dia kata dekat sungai tu kalau bawa bot, memang keadaan dekat sungai tu sangat-sangat gelap. Okay, jadi dia kata misal kata Tengmo terjatuh daripada bot tu, memang tak dinafikan lah, memang tak nampak. Okay, jadi mungkin itu salah satu sebab lah diorang tak berani nak terjun, nak menyelam nak berenang masa tu untuk selamatkan Tengmo. Kan juga berkata bahawa masa malam tu diorang atas bot tu memang diorang ada minum-minum, diorang ada mabuk, dan diorang juga bukan setakat mabuk je tau, diorang juga ambil barang lah, okay, dadah. Jadi Ken berpendapat mungkin masa lepas Tengmo tu dikatakan jatuh, jadi diorang ni tengah mabuk, lepas tu hayal sebab dadah kan. Jadi, mungkin itu jadi salah satu punca jugalah kenapa diorang tak on the spot selamatkan Tengmo masa tu. Jadi itu kata Ken. Okay, ni saya rasa tu je untuk video kali ni. Kita harap siasatan ni berjalan dengan lancar. Okay, korang yang subscribe YouTube The Kindness ni, jangan lupa turn notification on, okay, yang ada gambar loceng tu. Okay, kepada sesiapa yang masih belum subscribe dan follow TikTok The Kindness, boleh subscribe dan follow. Okay, jadi jangan marah-marah, relax. Okay, jadi apa-apa update ni saya akan update semula mengenai kes Tengmo ni. Bye korang. Okay, nak Nisa kat bawah ni. Bye korang, Assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best